Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad Syam. Rakan saya Puan Wei Hang dan rakan saya satu lagi Muhammad Majrul Amin. Okey, peluang kami telah menerima undian iaitu permainan Melayu tradisional iaitu Konda Kondi. Konda Kondi merupakan permainan tradisional kanak-kanak pada zaman dahulu. Okey, next. Okey, konsep permainan tradisional. Menurut Gustiana, Siti Baitul dan Muhammad pada tahun 2018, permainan ini merupakan sarana ataupun cara permainan kanak-kanak yang mengandungi nilai positif iaitu kerjasama, tanggungjawab dan kejujuran. Jadi permainan ini merupakan satu medium lah untuk mendidik anak-anak pada zaman dahulu untuk memberi kerjasama dalam permainan. Okey, seterusnya untuk menurut Rina pada tahun 2014, permainan tradisional kanak-kanak merupakan kegiatan permainan secara berkelompok dan menggunakan alat sekeliling tanpa perlu membeli peralatan yang mahal. Seperti contoh permainan permainan tradisional iaitu batu seremban, tujuh slipper dan tinting. Permainan itu memerlukan barang di sekeliling kita. Kalau guna alam, contohnya batu lah, kita ambil batu dan kita main batu seremban. Kalau tu slipper, kita ambil slipper kawan-kawan kita kumpul dan kita akan main sama. Jadi permainan tu akan jadi satu kumpulan lah. Kumpulan tu, kalau tu slipper ada dua kumpulan, satu kumpulan menyerang, satu kumpulan bertahan. Kalau untuk main batu seremban, kita main satu bulatan. Jadi adalah satu ada yang kukuh lah di situ. Okey, yang ketiga menurut Zuriyawati dan Muhammad Aisyah pada tahun 2014, permainan ini yang biasanya dijalankan pada waktu pesta dan mencerminkan norma dan budaya Melayu. Contohnya permainan Wow. Pada zaman dulu, Wow ni orang main selepas tuai padi, selepas pesta, semasa pesta tuai padi. Bermakna pada waktu itu dah waktu kawasan lapang lah, dah kering, padi pun dah tuai, jadi sawah pun dah kering, jadi susah lah untuk main Wow. Jadi ada pesta situ, ada pesta tangkap itik, ada main Wow dan sebagainya. Next. Okey, untuk permainan tradisional Konda Kondi, pengenalannya dikenali sebagai Konda Kondi oleh masyarakat India. Perkhidmatan memerlukan ketajaman minda dan jongkit kayu dan katak ayam menurut Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara pada tahun 2020. Penyongkit, permainan ini memerlukan penyongkit. Dia dua kumpulan lah, satu untuk penyongkit dan satu untuk menangkap. Jadi menurut Kamarul Helmi pada tahun 2018, penyongkit perlu memikirkan arah yang selamat untuk menyongkit dan melemparkan kayu anak dengan kayu ibu supaya kayu anak tidak sambut oleh lawan. Jadi penyongkit ni kena pandai lah, kena susun strategi, kena ada rancangan lah untuk bagi yang penangkap kayu ni jangan dia bagi tangkap. Jadi penyongkit ni kena pandai lah. Jadi itulah menurut Kamarul Helmi. Okay, next. Okey, peralatan kayu-kayu ni dua peralatannya, iaitu kayu ibu yang kayu panjang tu, yang besar tu, dan kayu anak yang pendek tu. Jadi pada zaman dulu dia nak mudahkan untuk songkit kayu tu, dia buat lubang. Jadi mengenai ni ceritalah Konda Kondi. Sahabat sekalian, bagaimanakah proses permainan Konda Kondi? Marilah kita fahami proses permainan Konda Kondi melalui video simulasi yang saya hasilkan. Baiklah, salam permainan tradisional Melayu. Pada petang ni saya akan memperkenalkan satu permainan tradisional yang bernama Konda Kondi. Jadi Konda Kondi ini sebenarnya berasal dari India, disesuaikan dengan permainan Melayu. Pertama sekali marilah kita lihat peralatan yang perlu disediakan oleh dalam permainan Konda Kondi, iaitu kayu besar yang bernama kayu ibu dan kayu kecil atau kayu tipis yang bernama kayu anak. Permainan ini
boleh dimainkan oleh dua kumpulan. Satu pasukan boleh terdiri daripada seorang atau dua orang, dan ya, dua kumpulan, dua pasukan. Baik, sekarang dapat kita lihat bahawa ada seorang pemain di sini, iaitu pelontar atau penyungkit kayu anak, dan seorang lagi lawan di sisi. Lawan itu akan menerima kayu yang saya lontarkan. Jadi saya meletakkan kayu anak di sini, dan saya akan untuk langkah pertama saya akan menggunakan kayu ibu untuk menyungkit kayu anak kepada lawan. Baik, untuk langkah pertama iaitu penyungkitan kayu. Kalau lawan tidak dapat menyambut kayu yang saya lontarkan, maka lawan itu perlu membaling kayu itu semula ke dalam lubang saya. Kalau lawan saya dapat menyambut kayu yang saya lontarkan, hal itu bermaksud bahawa pemain pelontar itu mati. Okey, jom kita lihat. Baik, ini keadaan pertama, saya menyungkit kayu anak, tetapi lawan saya tidak dapat menyambut kayu anak. Baik, dia tidak dapat menyambut kayu anak yang saya sungkit. Jadi dia perlu melontarkan kayu anak yang telah dilontarkan semula ke dalam langkah kedua. Okey, sekarang sasaran atau lawan saya perlu melontarkan kayu anak ke dalam lubang itu semula, kerana dia gagal menyambut anak. Okey. Untuk langkah yang ketiga, tadi lawan saya telah melemparkan kayu anak ke arah lubang, namun lemparannya tersasar. Oleh itu, sayalah yang mendapat mata. Saya akan mengira mata saya berdasarkan jarak di antara kayu anak dengan lubang. Maka itu, markah saya 1, 2, 3, 4, 5 mata. Langkah ketiga saya mengira markah kerana dia tidak dapat melontarkan kayu semula ke dalam lubang. Tapi kalau dia dapat melontarkan kayu semula ke dalam lubang, maksudnya bahawa saya akan mati. Saya sebagai pemain atau pelontar akan mati. Kalian cuba lihat, dia akan melontarkan kayu anak ke dalam lubang. Tadi untuk keadaan yang pertama, lawan saya telah gagal menyambut kayu anak. Sekarang saya akan merakamkan keadaan yang kedua, bahawa lawan saya dapat menangkap kayu anak yang saya sungkit dan lontarkan kepadanya. Cuba kita. Lawan saya telah berjaya menangkap kayu anak yang saya lontarkan dan sungkit dengan kayu ibu, maka saya kalah dan kita bertukar peranan. Begitulah permainan konda-kondi. Untuk seterusnya, marilah kita bincangkan dan kenali langkah permainan konda-kondi. Untuk situasi yang pertama, pihak lawan berjaya menyambut kayu anak yang dilontarkan. Langkah permainan konda-kondi dibahagikan kepada dua situasi. Satu yang pihak lawan dapat menyambut kayu anak, dan situasi yang kedua, pihak lawan tidak dapat menyambut kayu anak. Jadi untuk situasi yang pertama, pelontar menyungkit kayu anak. Pelontar ialah pemain yang pertama. Kemudian pihak lawan akan mencuba menyambut kayu anak yang dilontarkan. Akhir sekali, pelontar kayu itu akan mati kalau lawannya dapat menyambut kayu anak. Untuk situasi yang kedua, pihak lawan tidak dapat menyambut kayu anak dan kayu tidak memasuki lubang. Maksudnya, tadi pelontar melontarkan kayu anak kepada lawan, tetapi lawan itu tidak dapat menyambut kayu anak, dan apabila pihak lawan
melemparkan kayu anak ke dalam lubang semula, dia tidak berjaya. Jadi prosesnya pelontar menyungkit kayu anak, pihak lawan tidak dapat menyambut kayu anak, pihak lawan melemparkan kayu anak ke dalam lubang, kayu anak tidak memasuki lubang dan markah pelontar akan dikira. Markah pelontar dikira sekiranya penyambut kayu tidak dapat melontarkan kayu ke dalam lubang. Bagaimanakah markah dikira atau mata? Nanti kita akan lihat. Baik, untuk situasi yang ketiga, pihak lawan tidak dapat menyambut kayu anak, tetapi kayu anak itu memasuki lubang. Baik, prosesnya pelontar menyungkit kayu anak, pihak lawan tidak dapat menyambut kayu anak, pihak lawan melemparkan kayu anak ke dalam lubang dan kayu anak itu memasuki lubang. Maka itu pelontar, iaitu pemain yang pertama tadi akan mati. Baiklah, inilah pengiraan mata. Mata dikira berdasarkan jarak antara kayu anak dengan lubang, iaitu semasa penyambut kayu melontarkan kayu ke dalam lubang tetapi tidak dapat, kayu itu tersasar. Jadi jarak dikira berdasarkan kepanjangan kayu anak dan jarak antara kayu anak dengan lubang. Nanti kita akan pengiraan mata ini dapat ditonton dengan jelasnya dalam rakaman tadi. Baiklah, untuk yang seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan nilai murni konda-kondi, permainan konda-kondi ini sendiri. Sebelum itu saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Konda-kondi merupakan permainan tradisional yang terdapat di dalam Malaysia yang pada asasnya diasaskan oleh kaum India seperti mana yang dimaklumkan oleh saudara Arif Syafiq tadi. Jadi kita dapat lihat terdapat juga nilai murni yang disisipkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam permainan tersebutlah. Jadi yang pertama sekali perkara yang boleh diketengahkan ialah nilai murni kebijaksanaan, yang mana pelontar perlu melemparkan kayu anak ke tempat yang tidak tercapai oleh lawan. Maknanya di sini pelontarkan kayu anak itu perlu dilemparkan ke kawasan yang sukar untuk lawan capai. Jadi kiranya dia perlu merancang strategi, sama ada lawan itu berada di sebelah kanan dia perlu cuba untuk menyongkit kayu anak itu ke sebelah kiri ataupun di sebaliknya lah. Dan juga kalau boleh dia cuba cari halangan-halangan seperti semula jadi seperti batu ke ataupun kawasan yang agak susah untuk lawan dia capai. Jadi seterusnya nilai murni bekerjasama. Nilai murni bekerjasama kita dapat lihat pada dua-dua pihak sebenarnya, pada pihak penyambut dan juga pihak yang melontarkan kayu. Tapi sebenarnya kalau dapat lihat, pihak penyambut perlu merancang strategi untuk menyambut. Sebagai contohnya, pihak penyambut merancang strategi bagaimana dia nak bekerjasama menyambut, sama ada kemungkinan besar kayu ataupun kayu anak itu akan dilemparkan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri lawan. Jadi kiranya dia perlu bersama-sama memikirkan gerak tubuh pelempar ataupun pelontar, sama ada bergerak ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dan seterusnya, nilai murni apa yang kita boleh perolehi dalam permainan tradisional ini ialah pelontar dan penyambut menghormati keperluan masing-masing semasa bersaing. Maknanya di sini sebagai contoh, kita nak membuat perkiraan mata, konda-kondi ini kita nak buat perkiraan mata. Jadi kiranya kita perlu berbincang secara bersama dan hormat keputusan yang telah diputuskanlah. Sebagai contoh, kita memutuskan markah yang saya perolehi adalah 1 sebab kawan saya tidak dapat mencapai sungkitan ataupun lemparan kayu anak yang saya laksanakan. Jadi saya punya lawan perlu hormat keputusan tersebut, tidak boleh argue walaupun terdapat kemungkinan dia boleh inilah membahaskanlah. Jadi seterusnya,
Okey, seterusnya berkenaan dengan falsafah konda-kondi ini. Selain daripada nilai murni, terdapat juga falsafah. Falsafah ni merupakan pemikiran yang secara jelasnya boleh kita ketengahkan dalam sesuatu permainan lah, ataupun sesuatu karya yang wujud ataupun budaya yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Jadi budaya yang wujud dalam masyarakat Malaysia ini, contohnya permainan konda-kondi ini, sama sekali dia menimbulkan pemikiran berminda tangkas. Macam mana kita cakap berkenaan dengan berminda tangkas ini, merebut peluang kejayaan dunia dan akhirat. Dia mendidik kita waktu kecil-kecil lagi kita bermain konda-kondi ini, sebenarnya dia didik kita cuba cari peluang untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi macam mana kita boleh kaitkan dengan perkara tersebut? Maknanya di sini kita cuba laksanakan sesuatu dengan terbaik, sama ada dari segi secara kita dengan kawan kita bekerjasama itu menuntutkan kepada akhirat, dan seterusnya dari segi dunia, perkiraan mata itu kita juga perlu profesional dalam melaksanakan perkiraan mata. Kita dapat lihat sebagai contoh, pihak pelontar melontarkan kayu anak ke arah yang tidak dapat disambut oleh lawan. Okay. Seterusnya, falsafah yang boleh diketengahkan adalah berkenaan dengan semangat bermasyarakat. Semangat bermasyarakat ialah mengekalkan keharmonian, mencapai tujuan untuk manfaat bersama. Pihak lawan harus bekerjasama menyambut kayu anak yang dilontarkan. Semangat bermasyarakat ini perlu dididik dalam konsep permainan tradisional Melayu. Oleh kerana didikan daripada awal ataupun kita panggil sebagai anak-anak muda ni boleh dianalogikan sebagai rebung buluh tu lah. Jadi kiranya waktu rebung tu masih muda lagi, kita perlu didik dia dengan semangat bermasyarakat. Dia bermain bersama-sama, dia perlu hormat, perlu jaga semangat kemasyarakatan ni. Sama ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, semua perlu bersatu dan mewujudkan semangat kecintaan. Dan seterusnya, semangat kental. Falsafah berkenaan dengan semangat kental ini adalah berkenaan dengan mengatasi masalah, penyelesaian masalah yang mana pihak lawan perlu mencuba melontarkan kayu anak dalam lubang untuk mematikan pihak pelontar. Maknanya di sini lawan dia tidak dapat kayu anak tu, dia perlu lontarkan ke dalam lubang tersebut. Sebagai contoh, ini menimbulkan sifat ataupun pemikiran permainan yang kita perlu bersifat. Walaupun perkara itu satu benda yang mustahil untuk kita capai, tapi kita perlu mencuba dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan baik. Itu saja. Okey. Berikut merupakan antara rujukanlah yang kami laksanakan ataupun kami rujuklah, sama ada saya sendiri, Pui dan juga Arif Syafiq merujuk bahan-bahan rujukan tersebut untuk memahami konsep permainan konda-kondi ini sendiri. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.